Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Azwar. Hari ini dalam video ini saya akan berkongsi tentang satu kaedah untuk memfaktor ungkapan kuadratik selain kita menggunakan kaedah biasa ataupun kita menggunakan kereta. Kaedah ini diberi nama kaedah Jubin Algebra Maya. Jadi sebelum kita pergi kepada kaedah pemfaktoran tersebut, kita akan recall kita punya pembelajaran ilmu sebelum ini, iaitu luas segi 4. Nampak senang kan? Tetapi dalam luas segi 4 ada beberapa perkara yang perlu dititik beratkan yang menjadi konsep asas dalam kaedah kita ini. Yang pertama, cikgu akan tanya, apakah dimensi segi 4 berikut? Kalau cikgu tanya luas, so semua orang boleh akan jawab. Luas yang hijau tu 6 cikgu. Sekarang ni cikgu tanya, apakah dimensi segi 4 berikut? So sebelum cikgu menjawab soalan dimensi tersebut, cikgu akan tanya dulu anda semua, berapakah panjang kotak segi 4 hijau ini? Jadi panjang dia ialah dia mengandungi 3 kotak, bermaksud kita boleh kata panjang dia ialah 3. Manakala dia punya sisi sepanjang sebelah sini, dia mengandungi 2 kotak, maka kita boleh kata dia ialah 2. Jadi panjang 3, lebar 2. Tetapi boleh tak kalau kita tukar? Kita kata panjang 2, lebar 3. Panjang 3, lebar 2. Kita tukar-tukar. Boleh, tak ada masalah. Sebab as long dia adalah sisi yang berlainan. Jadi kalau kita tukar pun dia tetap panjang dan lebar. Jadi seterusnya baru kita pergi pada luas. Jadi kalau luas, kalau kita tengok luas kat sini dia mengandungi 6 kotak. Jadi kita boleh kata luas dia ialah 6. Sebenarnya kaitan 6 dengan 2 dan 3 ni tadi ialah bermaksud 2, panjang sisi dia 2 didarabkan dengan 6, maka dia akan jadi 2 didarabkan dengan 3, maka dia akan jadi 6. Maka luas dia adalah 6. Jadi bermaksud dimensi segi 4 berikut ialah 2 darabkan dengan 3. Seterusnya, yang purple ni. Panjang sisi yang atas ni ialah 1, 2, 3, 4. Panjang sisi tepi ni ialah 3. Jadi kita boleh kata dia ialah panjang 4, lebar 3, ataupun panjang 3, lebar 4. Jadi luas dia berapa? Kalau kita kira kotak, kita akan dapat 12. Tapi kalau kita tengok 3 darabkan dengan 4, kita akan dapat 12. Jadi dimensi segi 4 berikut ialah 3 darabkan dengan 4. Yang terakhir ialah segitiga paling besar ini. Sisi atasnya ialah 4 dan sisi bawahnya ialah sisi tepinya ialah juga 4. Jadi kita boleh kata panjang sisi dan panjang sisi ini ialah 4 darabkan dengan 4, dia akan menjadi 16, iaitu luas segi 4 ini. Kenapa cikgu cakap ini? Kenapa cikgu pentingkan dimensi ini adalah disebabkan 4 darab 4 ni merupakan faktor bagi 16. 3 darab 4 juga adalah faktor bagi 12 dan 2 darab 3 adalah faktor bagi 6. Anda akan ketahui kenapa cikgu cakap ni dulu waktu kita buat latihan sekarang, Seterusnya, barulah cikgu perkenalkan anda semua kepada Jubin Algebra. Jubin Algebra ni, dia ada 2 jenis sebenarnya, satu yang konkret dan satu yang maya. Yang konkret anda boleh beli, dan gunakanlah. Tapi yang maya anda boleh download secara percuma melalui internet. Anda boleh install juga dalam handphone dan boleh digunakan offline, tanpa ada internet, selepas anda install tu lah. Dan boleh digunakan untuk buat latihan, untuk buat homework.
Untuk video ini, cikgu akan menggunakan satu applet daripada internet. Okey, ni laman web dia, https://mathsboard.com manipulative tiles. Okey, cikgu akan gunakan applet ini, okey, untuk berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk memfaktor ungkapan kuadratik. Okey, kerana applet ni cikgu rasakan dia lebih mudah untuk memberi penerangan. Okey, apabila anda dah mahir, okey, setiap applet dia tak sama dan setiap app dia tak sama. Dia bergantung kepada developer dia lah. Okey, tapi anda ada, sekiranya anda dah mahir yang cikgu tunjukkan ni, so tak ada masalah, anda akan guna mana-mana applet saja, tak ada masalah. Ya. Yeah? Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada mengenali jubin algebra. Okey. So, jubin algebra kita ada macam-macam jenis. Okey. Kalau anda perasan tadi, cikgu ada tunjuk, okey, yang ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan merah saja. Sebelah kiri ada macam-macam warna. Okey, sebenarnya okey, developer untuk applet ni dia membezakan antara merah dan warna lain ni ialah merah adalah simbol negatif. Okey, jubin yang bersimbol negatif. Okey, manakala yang sebelah kiri ni biru, merah, hijau dan kuning ni ialah jubin yang bersimbol positif. Okey. Kemudian kita tengok satu persatu. Okey, biru adalah yang paling besar sekali iaitu X kuasa 2. Okey. Simbol ini adalah untuk mewakili X kuasa 2. Okey. Yang hijau melintang ke, yang tegak ni ke? Okey, dia adalah mewakili X, dan yang kuning ini ialah mewakili 1 unit. Okey. Ini adalah jubin X kuasa 2, ini ialah jubin X, dan ini ialah jubin unit. Okey, sama juga dengan negatif. Yang warna merah ni sama juga dengan negatif, cuma dia adalah simbol negatif sahaja. Okey, seterusnya kita akan pergi satu per satu. Okey, tengok yang besar ni. Kenapa nama dia X kuasa 2? Mungkin ada yang tertanya begitu. Okey, cikgu akan terangkan. Okey, X kuasa 2 ni sebenarnya dia adalah luas. Luas segi 4 ini. Datang daripada mana? Kita dah bincangkan tadi. Panjang sisi darabkan dengan panjang sisi. Okey. Jadi panjang sisi ni X. Panjang sisi ini pun X. Sebab dia ialah segi 4 sama. So panjang dia akan jadi samalah. Okey. Yang sini X. Okey. Mungkin ada yang akan tertanya, cikgu kenapa cikgu letak X? Okey. Ini kerana cikgu letak X sebab cikgu tak tahu pun panjang kat sini berapa. Jadi cikgu anggap dia sebagai X. Okey, dalam kehidupan kita seharian, kalau kita nak kaitkan dengan matematik, okey, apa benda, sebarang kuantiti yang kita tak tahu, kita akan labelkan dia sebagai huruf. Okey. Okey. Contoh kalau nak kuantiti berat. Okey. X kilogram, Y kilogram, A kilogram. Boleh, tak ada masalah. Okey, mungkin ada juga yang tanya cikgu kenapa dia tak pakai Y darab Y? Okey, dia akan jadi Y kuasa 2 juga. Okey, boleh, tak ada masalah. Tetapi developer applet ni dia menggunakan X kuasa 2 sebab X adalah pemboleh ubah yang biasa kita gunakan. Okey, jadi kalau anda jumpa soalan dalam buku ataupun dalam latihan ataupun dalam exam, dia pakai huruf lain, tapi konsep dia sama, iaitu contoh dia pakai huruf A kuasa 2. Benda yang sama sebenarnya. Okey, jangan confuse. X lain, A lain. Memang huruf dia lain, memang panjang dia lain, tapi konsep dia sama. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey, yang ini ialah jubin X sahaja. Okey, kenapa X? Kat sini panjang sisi ni sebenarnya dia boleh match dengan panjang sisi yang ini. Jubin besar ni. So that's why kita letakkan dia sebagai X. Kemudian panjang atas yang ini ialah 1. Okey, sebab dia boleh match dengan jubin yang kuning ni. So 1 darabkan dengan X, dia akan jadi X. Okey, sama juga dengan yang 1 ni. 1 darab 1 dia akan jadi 1. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita akan cuba susun dulu kita punya jubin. Okey, pastikan susunan kita mesti akan dapat membentuk satu segi 4. Tak kisah segi 4 sama ataupun segi 4 tepat. Okey, kita akan pergi step demi step, step by step sebelum kita dapat pergi kepada pemfaktoran. Okey, once anda semua boleh menguasai step-step yang cikgu susun ni, insya-Allah pemfaktoran nanti akan jadi sangat mudah. Okey, so mari kita cuba step yang pertama. Okey, step yang pertama,
Okey. Kita akan cuba menyusun. Okey. Kita akan cuba menyusun okey. Cikgu. Okey, kita akan cuba menyusun nombor 8. Okey, jadi kalau soalan tu kata 8 sahaja, dia tak ada huruf X. Okey, tak apa. Kita akan susun sahajalah 8. Okey, dalam kepala kita, okey, cikgu dah cakap dah tadi. Okey, kalau 8. Okey, apa yang membentuk 8? Kalau 8 tu ialah satu kotak, apa yang membentuk 8? 1 darab 8, betul? Okey, lagi 2 darab 4, kan? 3 tak ada, 4 tak ada tadi dah. Okey, jadi kita boleh buat ada macam-macam cara, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, satu cara. Cara lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sebelum tu maafkan cikgu. Okey, untuk anda yang belum biasa, okey, kita klik pada label ni supaya dia masih ada label lagi. Kalau anda dah mahir, tak ada masalah lah kalau tak nak guna label ni. Okey, sebaiknya klik pada label ni untuk anda kenal, sebab kita baru kenal, kan? Okey, seterusnya ni dah bentuk 8 macam ni, bentuk 8 macam ni boleh. Okey, ni kalau 1 darab 8. Okey, kalau cikgu cakap tadi ada 2 darab 4, kan? Okey, jadi kita akan cuba buat 2 darab 4. Okey, ambil satu kat sini. Okey, kita pakai cursor ini. Cursor ni untuk membantu kita lah, sebab nak duplicate je senang. 1, 2, 3, 4. Okey, kita turunkan. Okey, dah jadi 8 dekat sini. Okey, ni satu cara ketiga. Ada satu cara lagi. Okey, tapi still 2 darab 4 juga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, dia jadi 8. So, bentuk-bentuk ini kita boleh susun. Okey, supaya dia jadi perfect. Segi 4 macam ni. Okey, macam mana yang tak boleh tu? Okey, cikgu akan tunjuk, ya. Okey, ni yang tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Tetapi anda boleh nampak kat sini ada lubang kosong dekat sini. Ada ruang kosong kat sini. So, memang tak boleh lah. Dia mesti nak segi 4 yang elok. Lengkap, susun lengkap je elok. Macam tu. Okey, jadi ini tak boleh pakai lah yang ni. Yang ni tak boleh pakai. Okey, yang ni semua boleh pakai lah. Okey, dia bergantung kepada soalan kita lah nanti. Jadi kita akan bincangkan. Okey, kita tidy dulu supaya kita boleh buat soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah 5, ya. 5. Okey. Kita tengok 5 macam mana. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ataupun tegak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada lagi tak? 5 datang daripada apa? 1 darab 5, 5 darab 1, 2 tak ada, 3 tak ada, 4 tak ada, kan? Okey, so tak adalah. Ini je lah cara yang kita boleh susun. Okey, tak boleh lah macam ni. Kalau nak buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Memang 5 tapi ada lubang kat sini, tak boleh. Dia tak jadi elok lah. Okey, seterusnya kita tidy dulu. Okey, seterusnya kita tengok nombor 12. Soalan nak 12. Okey, kita fikir dulu. Kita dapat je unit, kita fikir dulu. Okey, kita nak pakai 12. Maksudnya 1 darab 12. Okey, ada 1. 2 darab 6. Ada lagi 2. 3 darab 4. Ada lagi. Okey, so dia ada 3 cara lah. Okey, cikgu akan tunjukkan 3 je lah. Cikgu takkanlah buat ganda. Ada satu lagi, maksudnya cikgu tak adalah buat. Contoh kalau 1 darab 12, 12 darab 1. Cikgu buat 1 je lah, ya. 2 darab 6, 6 darab 2. Kita buat 1 je lah. Okey. Jadi kita buat 1 darab 12 dulu. Okey, keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Ataupun kita buat apa tadi? 2 darab 6, kan? Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun ke bawah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Ataupun satu lagi apa dia tadi? 3 darabkan dengan 4. Okey. So ambil 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, cukup. Okey, so inilah cara yang boleh kita gunakan untuk menyusun unit jubin unit sahaja. Okey. Kalau anda dah mahir, kita teruskan kepada yang seterusnya. Dia melibatkan
X pula. Okey, mari kita cuba. Okey, jadi cikgu cakap, ingat pesan cikgu tadi. Okey, jubin unit kita akan susun. Okey, so kalau ada soalan yang ada melibatkan X, kita mesti akan susun jubin unit dulu. Kenapa? Sebab kita tahu nombor tu. That's why kita susun dia dulu. Okey, jadi kita akan susun yang 9 dulu ya. 1, 2, okey ya, sebelum tu 9. Lupa. 1 darab 9 dan 3 darab 3, betul? Okey, jadi kita akan buat 3 darab 3 lah. Kita cuba buat 3 darab 3. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Okey, jubin unit ada 9. Okey, X tadi ada berapa? 3 kan? Okey, maka kita ambil 3. 1, 2, 3. Okey, jadi 3 ni cukuplah 3. So yang ini 9. Maka bentuk jadilah jadilah kita punya bentuk jubin segi empat yang elok. Okey, kalau anda buat macam ini, yang ini tak boleh. Sebab apa? Sebab ada banyak rompong dan segi empat dia tak perfect untuk dijadikan jubin. Okey, seterusnya kita cuba lagi. Okey, tekan tidy untuk clearkan ya. Okey, kita cuba lagi soalan seterusnya. 2x tambah 10. Maka kita buat mana dulu? Ya, kita buat 10 dulu. Okey, 10 datang daripada apa? 1 darab 10, 2 darab 5, betul? Okey, so kita akan cuba 2 darab 5 dulu lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so kat sini ada 2x. Okey, kita masukkan sini 1. Dan kat sini kita masukkan 1. So, elok dah kita punya jubin. Okey, katalah cikgu nak buat macam ni. Okey, sini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi cikgu nak masukkan 2. Cikgu letak kat sini. Pun boleh, tak ada masalah. Dekat atas ke dekat bawah ke tak ada masalah. Tapi sekarang bila masukkan X, ada melibatkan X kuasa 2, susunan dia kena elok lah. Okey, jadi ini jawapan kita. Okey, tidy dulu. Kita next question. Okey, sekarang soalan ada melibatkan X kuasa 2. Okey, macam biasa cikgu ingatkan. Okey, make sure sentiasa gunakan unit dulu. Buat unit dulu. Okey, kita keluarkan 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, cikgu buat 2 darab 2 lah. Okey, kalau tak jadi kan tukar kepada 1 darab 4. Okey, benda ni kita boleh try and error. Macam anda semua main Lego dulu masa kecil, kita try and error kan. Masuk kat sini tak boleh, pasang kat sini tak boleh, macam tu lah. Okey, seterusnya kita ambil X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. Okey, dia nak 5 Okey, 5X. Maksudnya kita nak yang hijau 5. Okey, cuba 5. 1, 2, 3, 4. Dah perfect. Tapi kalau masukkan 5 satu lagi, dia dah jadi lubang-lubang pula. Tak boleh. Jadi, kemungkinan susunan unit kita ni salah. Okey, cikgu tukar. 1 kat sini, 1 dekat sini. Yang ini cikgu rotatekan sebab dia tegak, cikgu nak jadikan dia melintang. Ya, cukup perfect untuk jadi 1 segi 4. Okey, ini adalah susunannya. Okey, harap anda semua faham. Okey, sikit-sikit cikgu akan buat ni. Kita belum pergi pada perfaktorial lagi, jangan risau. Anda perlu betul-betul memahami yang susunan ni dulu. Bila anda semua dah boleh susun, insya-Allah senang je lepas ni. Okey, kita tidy dulu untuk kita pergi kepada next soalan. X kuasa 2 tambah 7X tambah 12. Okey, 12 tadi 2 darab 6. 1 darab 12. 2 darab 6. 3 darab 4. Okey, nak cuba yang mana satu dulu ni? Okey, kita cuba 3 darab 4 lah. Okey, sebab okey, sedang sikit. Okey, 1, 2, 3, 4. Sini, turun bawah lagi. Sini, sini, sini. Okey, ni 3 darab 4. Okey, nak X kuasa 2 lagi sekali. Kita letak X kuasa 2. Okey, tengok kat sini dia nak
7. Kan? 7x. Okey, so kita letaklah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, perfect lah kita punya segi 4. Okey, seterusnya. Tidy dulu. Untuk kesoalan seterusnya. 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 3. Okey, kita akan cuba soalan ini. Okey, tambah 3. Buat unit dulu ya. Ingat, jangan lupa. Okey, sentiasa ingat buat unit dulu. Okey, cuba ke bawah sikit sebab ada banyak benda nak isi lagi. Okey, 3. 1, 2, 3. Okey. Kemudian kita ambil x kuasa 2. Okey, letakkan di sini dan di sini. Okey, tujuan dia supaya 7x ni kita boleh penuhkan dekat sini susunan dia. Okey. Cuba anda lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 je boleh masuk. Sedangkan kat sini 7x. Okey, jadi mungkin susunan kita salah. Okey, sebab susunan ni dia boleh mempengaruhi bilangan. Okey, cikgu nak pusingkan dia, cikgu rotate je lah. Tekan rotate kat sini. Ini pun cikgu tekan rotate. Okey, cikgu letak lagi. Ada ruang lagi boleh isi. Okey, tarik lagi. Sekarang ni tadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita masukkan lagi 6 dan 7. So, cukuplah kita punya simbol. Kita punya jubin. Okey. Okey, cikgu harap awak makin faham sekarang ini. Okey, jadi kita terus kepada soalan seterusnya iaitu x kuasa 2 tolak 2x tolak 8. Okey, sekarang ni ada melibatkan negatif pula. Okey, kita cuba. Sentiasa ingat mesti negatif, unit dulu ya. Okey, tak kisahlah dia negatif ke positif. Okey, disebabkan dia negatif maka kita kena pakai yang merah lah. Okey, sentiasa ingat kalau 8, 2 darab 4 dengan 1 darab 8 kan? Okey, kita akan ambil, cubalah dulu 2 darab 4. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi x kuasa 2 masukkan. Okey, seterusnya ada negatif 2. Okey, kalau negatif 2, kita ambil yang ini. So, ambil sini 1, ambil sini 1. Dah, siap. Sebab itu soalannya. Tapi bentuk dia tak sempurna lagi, betul? Okey, jadi apa yang kita kena buat? Okey, jadi di sini apa yang perlu kita buat adalah kita akan melibatkan satu rules baru, iaitu dipanggil sebagai zeros. Okey, konsep baru dipanggil zeros. Apa maksud zeros ni? Okey, anda tengok cikgu letakkan sini positif x dan cikgu tindankan dengan negatif x, hilang. Macam dia boleh hilang? Sebab positif x bila bertemu dengan negatif x, okey, bila bertambah, okey, tambah tau, bukan darab tau. Positif x tambah dengan negatif x, dia akan jadi kosong. Okey, itu dipanggil zero rules. Okey, cikgu tengok lagi sekali cikgu buat ya. Okey, positif x bertemu dengan negatif x, dia akan jadi kosong. Jadi, kita boleh letaklah dekat sini sebab kalau dia bertindan, dia akan jadi kosong. Okey, so kita letak 1 positif, 1 negatif. 1 positif, 1 negatif. Baru dia match. Tapi kalau ruang tu hanya tinggal 1, anda tak boleh masukkan 1 positif atau 1 negatif sahaja tau. Sebab dia tak akan jadi zeros lah. Dia mesti masukkan pair. 1 positif, 1 negatif. Okey, dah jadi dah. Tetapi macam ada yang tak kena. Warna macam tak tersusun kan? Okey, jadi cikgu keluarkan yang hijau ni. Cikgu turunkan dia ke bawah ni. Yang merah ni cikgu turun naik ke atas. Cikgu rotate. Cikgu isi dekat ruang sini dan yang ini cikgu rotate, cikgu isi di ruang sini. Tada! Cukup dah kita punya susunan dah jadi elok segi 4. Okey? Okey, sentiasa ingat kalau jubin tak cukup, biasanya jubin yang tengah ni sebenarnya, jubin yang tengah ni tak cukup biasanya. Okey, jadi kita akan gunakan zero rules lah. Konsep zero.
Okey, seterusnya. Okey, kita tidy dulu. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, X kuasa 2 tolak 4X tolak 12. Okey, kita cuba lagi. Okey, kali ini kita akan cuba lagi. Okey. Tolak 12. So, pakai negatif lah. Okey, 12 tadi. 3 darab 4. 6 darab 2. Okey, cikgu ambil 6 darab 2 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, kemudian X kuasa 2. Okey. Kemudian kita akan masukkan negatif 4. Negatif 4, ambil yang inilah. 1, 2, 3, 4. Ada ruang kosong kan? 1, 2, 3, 4 ruang kosong. So, kalau 4 ruang kosong, kita boleh masukkan positif, negatif, positif, negatif. So, bolehlah kita pakai kita punya zero rules. Okey. So, cikgu masukkan 1 positif, 1 negatif. 1 positif, 1 negatif. Okey, macam biasa kita punya segi 4 dah jadi perfect. Cuma susunan warna masih terabur. Kita tukarkan dia. Rotate kat sini. Okey, yang ini kita rotatekan dia. Sorry. Yang ini tak payah rotate. Yang ini nak rotate. Yang ni masuk kat sini. Yang ini masuk di sini. So, cukup perfect lah kita punya segi 4. Itulah susunannya sebaiknya. Okey. Seterusnya, tidy dulu. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Sekarang kita dah masuk kepada pemfaktoran. Okey. Cikgu harap anda semua dah mahir untuk menyusun. Okey. Menyusun kalau tak cukup jubin. Okey, kalau positif, kalau negatif, kalau susunan tu tak cukup. Okey, jadi macam mana kemungkinan 1 darab 6, kemungkinan 2 darab 3. Jadi anda boleh mencuba pelbagai kemungkinan tersebut ya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pemfaktoran. Kalau macam cikgu cakap tadi, kalau anda mahir menyusun, pemfaktoran akan jadi mudah. Okey, kita cuba pemfaktoran. Okey. Okey, soalannya ialah X kuasa 2 tambah 7X tambah 12. Okey, sentiasa diingat 12 dulu kita akan buat. So, 12. 12, 1 darab 12. 2 darab 6. 3 darab 4. Okey, cikgu akan pakai 3 darab 4. Kalau anda perasan, cikgu akan pakai nombor yang ada kaitan dengan nombor di tengah. Cikgu akan pakai 2 darab 6. Kalau cikgu pakai 2 darab 6, sebenarnya dia akan jadi, kalau kita tambah 2 darab 6, 2 dengan 6 dia jadi 8, tak jadi 7. Kalau 6 tolak 2 jadi 4, tak jadi 7. Tapi cikgu akan pilih pakai 3 dengan 4. Kenapa? Sebab 3 tambah 4 dia jadi 7. Itulah di sebalik tipsnya macam mana nak pilih susunan. Tapi kadang-kadang dia tak kena. Kadang-kadang ada 2 yang sama. Jadi still pakai try and error jugalah. Okey, jadi cikgu akan pakai 3 darab 4 di sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, X kuasa 2 letak di sini. Okey, seterusnya kita nak masukkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, perfect lah. Tak ada masalah kat sini. Okey, macam mana nak memfaktorkan? Okey, bagi memudahkan anda memfaktorkan, cikgu carankan menggunakan horizontal dan vertical rule kat sini. Okey, vertical ruler kat sini. Okey, jadi kat sini kita letak kat sini supaya kita senang nak letak, nak susun, nak tengok lah sebenarnya. Okey. Okey, recall semula yang cikgu dah ajar tadi. Yang cikgu ingatkan balik semula tadi pasal luas segi 4, betul? Okey, luas segi 4 kat sini. Berapa panjang dia, berapa dimensi dia kat sini, berapa dimensi dia dekat sini, dapat menghasilkan luas dalam kotak ini. Okey, jadi kat sini kita tahu panjang dekat sini ialah apa? Sebab dia membentuk X kuasa 2, jadi panjang dia kat sini mestilah X. Okey, jadi kita letak X di sini. Okey, kemudian kat sini panjang dia ialah 1 tadi kan? Okey, kita letaklah 1. 1, 2, 3, 4. So, perfect lah kat sini sama panjang dengan yang petak sebenar. Okey, untuk petak yang untuk panjang sisi yang sini pula. Okey, sini adalah X juga. Kita letak X di sini.
Dan ini panjang ni ialah hanya satu sahaja. Kita letak 1, 2, 3. So cukuplah kita tahu panjang sisi ini dan panjang sisi ini. Jadi panjang sisi ini berapa? X tambah 1, 2, 3, 4. Itulah dia punya faktor dia. Okey, kita boleh tulis dekat sini kurungan X tambah 4. Okey, buka kurungan. Okey, kurungan yang bawah ni pula. Sebab ini darabkan dengan ini akan dapat yang ni. Kurungan maksudnya darabkan. Okey, so that's why cikgu buat darab dengan Allah, tertinggal pula, maaf. Tak, ni pula. X tambah 4 Okey. Seterusnya kat sini X 1, 2, 3. So X tambah 3. So itulah jawapan kita punya faktor. Okey, inilah faktornya. Okey, maksudnya X tambah 4 ni kalau dia darab, sebab kurungan bermaksud darab, X tambah 4 ni kalau dia darab dengan X tambah 3 ni akan membentuk X kuasa 2 tambah 7X tambah 12 seperti soalan tadi. Okey, faham? Nampak kan bila kita pandai susun, bila dah mahir susun, nak faktorkan tu jadi senang. Okey, cuba lagi. Okey, kita cuba lagi. Soalan seterusnya kita tadi dulu yang ini. Okey, 2X kuasa 2 tolak 13X tambah 6. Okey, kita cuba. Sentiasa ingat 6 dulu. Okey, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 2X kuasa 2 ni. Okey, so cikgu letaklah 2X kuasa 2 ni. Cikgu letak di sini. Okey. Ada 13 ni nak dimasukkan ni. Okey, negatif pula tu. Okey, letak kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak cukup. Jadi, kita tukar susunan. Okey, dekat sini, anda jangan terus-terus nak guna zero rules tau. Sebab susunan kita mungkin salah. Mungkin ada problem. Sebab ni mesti, dia tetap 1 darab 6. Tapi susunan je lain. Okey, cikgu tukar. Kat sini. Okey, so yang ini semua kita rotate lah. Semua kita rotate. Sebab nak turunkan dia dekat bawah. Okey, sini. 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 Okey, so sini kat sini ada 6. 6, 7, 8. Okey. 9, 10, 11, 12, 13. So perfect lah kita punya segi 4, susunan segi 4 kita. Okey, jadi kita nak buat apa lagi seterusnya? Untuk memfaktorkan pula. So nak faktorkan kita akan pakai pembaris ni. Pembaris pula lah. Garisan ni. Okey, garisan 2 ni kita letakkan. Okey. Seterusnya kita cari panjang sisi yang ni, betul? Okey, so panjang ini ialah X. Letakkan X di sini. Okey, panjang ni pun X. Dan panjang ni ialah 1. Okey, so 1. Oh, okey. Tak apa, kita cuba dulu. Kemungkinan sebenarnya akan jadi negatif ni sebenarnya. Okey. Panjang sisi ini ialah X. Okey. Cuba kita cek semula. X darabkan dengan 1, dia tak dapat negatif X kan? Okey, so sini salah lah. Okey, kalau nak tukar kita flip je jadikan negatif. Okey, so sini negatif lah. So X darab negatif 1, dia dapat negatif X. Okey, betul lah. Okey. Sentiasa waktu kita nak letak tu, make sure kita letak dengan cara yang betul. Bila kita darab, semula dia akan jadi betul pada kawasan yang bawah tu ya. Okey. Seterusnya dekat sini. Okey, kat sini dah ada X. Darab apa dapat negatif X. Maka kat sini kita letak 1 lah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi kita cek semula. Negatif 1 darabkan dengan X dapat negatif X. Okey, tengok yang kuning ni pula. Negatif 1. Okey, darabkan dengan negatif 1, dia akan dapat positif. Betul? Sentiasa kena ingat. Negatif 1 darabkan dengan negatif 1, dia akan jadi positif 1. Okey. Seterusnya, inilah kita punya jawapan. Okey, maka dekat sini
Okey, kita akan tulis dekat ruang jawapan ni, kita akan tulis sini X, sini X, dan yang ni negatif 1, kita akan tulis dia sebagai okey, 2X lah sebab dia ada warna hijau 2. Tolak 1. Kan? Okey, seterusnya yang sisi ni okey, X sahaja sebab ada satu warna hijau sahaja. Tolakkan dengan okey, ada berapa tadi? 6 kan? Okey, tolak dengan 6 betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, inilah kita punya pemfaktoran, iaitu 2X tolak 1. 2X tolak 1 darabkan dengan X tolak 6, dia akan menjadi 2X kuasa 2 tolak 13X tambah 6. Okey, so soalan yang terakhir. Okey, kita tidy dulu. Okey, cikgu harap semakin lama anda semua semakin faham apa yang kita bincangkan, apa yang cikgu sharekan hari ini. Okey, jadi seterusnya kita pergi pada soalan yang terakhir, iaitu negatif 2X kuasa 2 tambah 9 tambah 5. Okey, so clearkan ni dulu. Okey, kita akan buat tambah 5 dulu. Okey, tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang ini negatif 2X kuasa 2. Okey, seterusnya kita akan letak 9. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada rompong 2. Ada kosong 2 kat sini. Okey, kat sini kita boleh gunakan konsep zeros. Okey, ingat tadi? Okey, cikgu ulang balik. Positif X bertemu dengan negatif X, dia akan jadi kosong. Okey, jadi kita boleh letaklah kat sini satu positif, satu lagi negatif. Okey, tapi kena ingat susunan warna tadi kena betul kan? Okey, jadi kita tukarlah. Kat sini kita flip je lah, senang. Kat sini kita flip je. Macam itu. Okey. Cikgu flip tu sebab cikgu tahulah kita nampak lah yang kat sini tukar jadi positif. Kita nak tukar je sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya kita nak faktorkan. Okey, nak faktorkan, kita ambil vertikal, kita ambil horizontal. Okey, vertikal, horizontal. Okey. Macam biasa, kita kena tahu panjang kat atas ni. Okey, disebabkan ni semua merah-merah ni. Okey, jadi kita letaklah negatif kat sini. Negatif X kat sini. Negatif 1 dekat sini. Okey, kat sini ada letak merah tak? Kalau letak merah, negatif X. Okey, tengok cikgu letak. Negatif X darab negatif X, adakah dia jadi negatif X kuasa 2? Kena ingat ni, selalu pelajar buat silap ni. Negatif X darab negatif X, dia akan jadi positif X kuasa 2. Dia tak akan jadi negatif X kuasa 2. That's why dekat sini mestilah positif. Okey, so dekat sini, okey, memang positif lah sebab dia dah hijau kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kat sini negatif 2X tolak 1. Okey, cek semula. X darab negatif 1 dapat negatif X. Okey, 1 darab negatif 1. Oh, tak dapat negatif 1, betul? Kat sini mesti ada kesilapan yang berlaku. Okey, apa kata kita cuba tukar balik semula kita punya sisi ni. Okey, that's why kita kena sentiasa mencuba. Okey, kita tukarkan kat sini, kita jadikan dia sebagai positif. Tadi kita dah negatif, salah kan? Okey, tak apa, kita cuba pada negatif positif pula. Okey, dan kat sini pun kita letak positif. Okey, macam mana nak dapat negatif X kuasa 2 tadi? Okey, cikgu kata kita kena letak satu positif dan negatif kan? Okey, kita cuba. Okey, dekat sini pula kita letak tambah dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi sekarang dekat sini kita cek semula. Negatif X darabkan dengan X, dia akan jadi negatif X kuasa 2. Okay, yang ni pun follow, tak ada masalah. Okay, yang ni negatif X darabkan dengan 1 dapat negatif X. So, betul lah. Okey, kita cek lagi. Yang bawah kuning ni 1 darabkan dengan X. 1 darabkan dengan X dapat X. Yang ni follow. 1 darabkan dengan 1 dapat
Maka inilah kita punya jawapan. Okey, jadi kita akan buat dekat sini. Kat atas ni tadi apa? 2x kan? 2x tambah 1. So 2x tambah 1. Okey, kita akan faktorkan. Okey, kat sini apa? Negatif x. Negatif x. Sorry, cikgu pun tak ada. Negatif x. Okey, tambah 5. Kan betul? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap. Alamak, kenapa ni? Negatif x. Kenapa tak mahu tekan x cikgu ni? Payah sikit dia punya ni. Okey, dah dapat jawapan dia. Negatif x tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, inilah pemfaktoran kita. Okey. Jadi seterusnya, okey, jadi kita dah selesai memfaktor. Okey. Okey, kita dah, cikgu dah ajar dah semua. Okey, macam mana menyusun, daripada nombor sahaja. Lepas tu ada x, lepas tu dia melibatkan kuasa 2 dan melibatkan zeros, konsep zeros, dan akhirnya kita cuba memfaktorkan. Okey, cikgu harap dengan perkongsian cikgu ni dapat memberi manfaat kepada semua orang yang menonton video ini dan anda boleh cuba sendiri. Okey. Cuba sendiri di rumah. Okey, boleh install dalam handphone masing-masing ataupun tak nak, kalau nak letak dalam phone, dalam laptop pun boleh, tak ada masalah. Okey, boleh cuba. Okey, menggunakan soalan-soalan yang cikgu bagi pun tak ada masalah, ataupun soalan-soalan yang dalam buku latihan ataupun dalam buku teks. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. So, cikgu harap perkongsian ini memberi manfaat kepada murid-murid ataupun kepada guru yang menonton. Okey, dan juga kepada ibu bapa yang nak berkongsi, nak membimbing anak-anak masing-masing. Okey, terima kasih diucapkan kerana menonton cikgu punya video yang hanya untuk berkongsi apa yang cikgu tahu, sikit yang cikgu tahu. Okey. Salah dan silap cikgu mohon maaf. Okey. Semoga video ini dapat dimanfaatkan dan dikongsi bersama orang lain juga. Ilmu ini dapat dikongsi bersama orang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.